Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Kemahiran Proses Sains tahun 4 bersama Teacher Nina. Hari ini kita akan teruskan ke bahagian 3 iaitu mendefinisi secara operasi. Baiklah, kita imbas kembali ke semua kemahiran proses sains yang kamu perlu tahu. Dan pada hari ini, kita telah pun masuk ke kemahiran proses sains yang ke-9, iaitu mendefinisi secara operasi. Apakah maksud mendefinisi secara operasi? Ia merupakan kemahiran memberikan definisi tentang suatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey, jadi maksud mendefinisi secara operasi ialah satu konsep sains tu yang kita sebut dengan parameternya adalah didefinisikan secara operasi oleh cara bagaimana ia boleh diukur. Okey. Okey, sabar dulu, kita tengok apakah maksud parameter. Parameter ialah ciri yang dapat mendefinisikan atau mengelaskan satu objek. Okay. Kita ada dua jenis pengukuran parameter iaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif adalah ciri-ciri yang tidak melibatkan nombor yang kita boleh perhatikan menggunakan 5 deria. Okay. Iaitu contohnya deria penglihatan, deria bau, pendengaran, rasa dan juga sentuhan. Jadi apakah contoh-contoh parameter kualitatif? Warna, rasa, tekstur, bau dan juga penampilan. Manakala kuantitatif adalah satu data yang bernombor. Okay, parameter yang ada nombor, contohnya panjang, bilangan, berat, ketinggian, jarak, suhu. Okay. Kalau nak nampak lebih jelas, jom kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, mudah saja. Objeknya ialah secawan kopi. Jadi, apakah parameter kualitatif? Dahulu kita tengok kualitatif. Okay, rasa bagi kopi itu adalah pahit. Itu adalah ciri bagi kopi tersebut. Okay, rasanya pahit dan warnanya hitam. Okay. Jadi kalau kita tengok kualitatif ni dia tidak melibatkan nombor. Dia hanya menggunakan pemerhatian sahaja. Manakala parameter bagi kuantitatif, parameter kopi ini kita boleh nyatakan contohnya suhu. Suhu bagi kopi tersebut adalah 70 darjah Celsius. Nampak kan ada nombor di situ. Dan juga isi padunya dalam satu cawan tu adalah 40 mililiter. Itu adalah contoh parameter kuantitatif bagi kopi. Okay, kita tengok contoh yang kedua iaitu kapal terbang. Okay, apakah contoh kualitatif? Boleh kamu sebutkan? Okay, contohnya ia diperbuat daripada bahan besi. Okay. Dan warnanya hitam. Contoh bagi kapal terbang dalam gambar ni lah. Manakala bagi parameter kuantitatif kapal terbang, beratnya ialah 41,000 kilogram. Itu adalah parameter atau ciri kuantitatif bagi kapal terbang. Satu lagi contoh kita dapat berikan adalah panjangnya ialah 50 meter. Okey, jadi kamu dah faham sekarang ni apakah maksud parameter bagi suatu objek. Okey, jadi ingat bagi mendefinisi secara operasi kita perlu gunakan ciri kuantitatif. Okey, yang boleh diukur menggunakan nombor. Baiklah, untuk mendefinisikan secara operasi bagi sesuatu, idea kamu mestilah suatu konsep yang bukan sekadar objek mudah. Okay? Jadi untuk mendefinisi secara operasi tu kita perlu nyatakan konsep. Okay? Bukan hanya macam tadi. Kita tak boleh kata
suhu kopi. Definisi bagi suhu secawan kopi ialah itu bukanlah konsep. Okey. Kalau nak faham lebih lanjut, jom kita cuba. Okey, objek yang pertama dalam contoh ini ialah magnet. Okey, apakah parameternya? Parameternya ialah kekuatan. Okey, kekuatan. Jadi, apakah ukuran yang boleh kita lakukan atau kita ukur untuk menggambarkan, untuk menunjukkan apakah maksud kekuatan magnet? Okey, iaitu banyak mana paku tekan yang dapat ditarik. Jadi kita boleh buat ayat yang lengkap bagi definisi secara operasi. Begini ya. Definisi secara operasi bagi kekuatan magnet adalah bilangan paku tekan yang mampu ditarik. Okey, itu adalah definisi secara operasi bagi kekuatan magnet. Itu adalah konsep sains yang kita cuba hendak definisikan. Yang kedua, menara straw. Kalau kita sebut tentang menara straw, memang biasanya kita akan kaitkan dengan kestabilan. Jadi, apakah ukuran kestabilan ni? Macam mana kita nak katakan sesuatu menara straw itu adalah stabil? Adalah dengan mengukur besar mana luas permukaan tapaknya. Jadi, ayat yang penuh ialah definisi secara operasi bagi kestabilan menara straw adalah saiz luas permukaan tapaknya. Okey? Faham ya? Seterusnya, contoh yang ketiga. Objeknya mudah, kereta. Tapi konsepnya yang kita nak ketengahkan, kita nak sampaikan idea itu ialah kelajuan kereta. Bagaimana kita nak nyatakan kelajuan kereta ni? Macam mana kita boleh definisikan secara operasi? Apa yang kita boleh ukur untuk menunjukkan kereta itu laju? Okey, iaitu salah satunya kita boleh katakan ukurannya ialah berapa lama masa yang diambil untuk kereta tersebut tiba dalam satu jarak yang ditetapkan. Jadi dalam ayat yang lengkap, definisi secara operasi bagi kelajuan kereta adalah masa yang diambil untuk kereta itu bergerak dalam satu jarak yang ditetapkan. Okey? Maksudnya kita dah tentukan jarak. Kalau kereta tu laju, dia akan mengambil masa yang sekejap untuk sampai ke destinasi tersebut. Okey? Itu adalah contoh bagi definisi secara operasi kelajuan kereta. Okey, harap jelas ya. Baik, bagi tugasan minggu ini mudah saja. Hanya ada 3 langkah yang kamu perlu lakukan untuk menyelesaikan tugasan minggu ini. Kamu perlu kenal pasti dahulu konsep yang kita nak definisikan, iaitu idea sains yang kita nak definisikan secara operasi. Okey. Seterusnya adalah ukurannya. Apakah ukurannya untuk kita jalankan operasi tersebut? Dan yang ketiga, tuliskan ayat penuh. Baik. Mudah saja, jangan risau ya. Okey. Di sini ada 4 konsep sains. Okey, dah ada dah, lengkap dah. Cuma kamu perlu suaikan dengan pengukurannya yang betul. Jadi pengukuran ni susunannya tak betul, tak sama dengan konsep sains yang di sebelah kiri. Jadi kamu perlu suaikan, kemudian tuliskan ayat yang lengkap. Okey, teacher tunjuk contoh pertama, teacher buatkan dahulu supaya kamu faham. Okey, kadar penyejatan suatu bahan. Okey, pengukuran yang berkaitan dengannya ialah masa yang diambil untuk bahan itu kering. Sebab ini adalah konsep penyejatan. Jadi ayat yang penuh kita tuliskan definisi secara operasi bagi kadar penyejatan suatu bahan. Salin balik Definisi secara operasi bagi, kemudian kita salin balik konsep. Kadar penyejatan suatu bahan adalah, kita salin balik pengukurannya.
masa yang diambil untuk bahan itu kering. Okey? Boleh buat? Senang sahaja kan? Suaikan dulu, kemudian tuliskan ayat yang lengkap. Okay, gunakan contoh nombor 1 untuk kamu jadikan rujukan. Anda semua memang hebat. Teacher yakin anda dapat lakukan tugasan ini dengan mudah, insyaAllah. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.